وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, bagimu segala puji, segala puji, segala puji. Kau dirikan langit dan bumi serta isinya. Bagimu segala puji, segala puji. Kaulah Raja langit dan bumi serta isinya. Bagimu segala puji, segala puji. Kau cahaya langit dan bumi serta isinya. Bagimu segala puji, segala puji. Engkau benar, syurgamu benar, nerakamu benar, nabimu benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, kiamat benar. Ya Allah, padamu aku berserah, denganmu aku beriman, padamu aku bertawakal, padamu aku kembali, keranamu aku bertelaga, dan denganmu aku berhukum. Ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu dan yang kemudian, yang ku sembunyi maupun nyata, yang engkau tahu lebih dariku. Engkaulah awal, engkaulah akhir, tiada Tuhan selain engkau, tiada daya kecuali engkau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulakan dengan baca ummah kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada pagi ini dapat kita bertemu sekali lagi dalam sesi pembelajaran. Walaupun berada di rumah masing-masing, kita dapat meneruskan aktiviti pembelajaran kita, insya-Allah. Hari ini hari Khamis Hari Khamis bersamaan 4 Syakban 1442
18 Mac 2021. Minggu yang ke-9. Tajuk pada hari ini iaitu pelajaran 18, bersuci asas kebersihan. Bersuci asas kebersihan dalam bidang fiqh. Objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu yang pertama, kita akan menyatakan maksud, hukum dan dalil nakli. Dalil nakli, dalil bersuci, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai toharah. Kemudian dapat menyatakan alat-alat bersuci dan menerangkan jenis-jenis air beserta contohnya. Kemudian dapat menerangkan perbezaan antara suci dan bersih. Apa beza antara suci dan bersih menurut Islam? Yang paling penting ialah kamu dapat mengamalkan amalan bersuci dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Yang penting ilmu yang kamu dapat hari ini dapat diamalkan. Baik, kita lihat pada buku teks ke surat 101. Sebelum tu semalam saya tanyakan tauhid. Siapa boleh jawab tauhid tu apa? Siapa boleh jawab? Apa maksud tauhid? Siapa dapat? Type lah. Siapa dapat type dekat situ, dekat ruangan chatting tu. Saya tengok. Baik. Pelajaran 18 bersuci asas kebersihan. Bersuci asas kebersihan. Lihat apa yang dimaksudkan dengan hukum taharah. Maksud dan hukum taharah. Taharah dari segi bahasa maksudnya suci dan bersih. Taharah maksudnya suci dan bersih. Dari segi istilah, taharah pula bermaksud suci dan bersih daripada hadas dan najis. Suci dan bersih daripada hadas dan najis. Hadas terbagi pada dua, hadas besar dan kecil. Najis ni ada beberapa bahagian, nanti kita akan bincangkan. Setiap orang Islam, setiap Muslim yang ingin melaksanakan ibadat solat dan tawaf disyaratkan suci daripada hadas dan bersih daripada sebarang najis pada badan, pakaian dan tempat ibadat. Itu juga ketika nak memegang, bawa atau menyentuh Al-Quran, mushaf. Nak menyentuh Al-Quran, nak membawa Al-Quran mesti dalam keadaan bersuci. Suci daripada hadas. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah SWT suka kepada orang yang baik, orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Jadi Allah amat suka pada orang yang sentiasa bertaubat dan menyucikan diri dia. Taharah iaitu mengangkat hadas. Hadas terbagi pada hadas kecil dan hadas besar. Kamu lihat carta ni. Hadas terbagi pada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar ni, cara nak mengangkat hadas kecil dan hadas besar ni, kalau hadas kecil boleh diangkat ataupun disucikan melalui wuduk dan juga tayamum. Hadas besar boleh disucikan dengan mandi, dan kalau tak ada air ataupun ada perkara yang boleh menghalang dia daripada menggunakan air, dia boleh guna tayamum. Menyucikan najis. Najis terbagi pada 3. Apa dia? Najis terbagi pada 3, iaitu najis muhaffafah, mutawasitah dan mughalazah. Ni ulang balik ni. Kamu dulu dah belajar ni kat sekolah rendah, betul tak? Betul tak? Betul. Ulangan muhaffafah, mutawasitah dan mughalazah.
Alat bersuci. Alat yang digunakan untuk bersuci daripada hadas ialah air dan debu tanah. Okay, alat bersuci. Alat bersuci itu alat yang digunakan untuk bersuci daripada hadas ialah air dan debu tanah. Alat untuk bersuci ni air dan debu tanah. Air digunakan untuk apa? Untuk mandi dan berwuduk. Manakala debu tanah digunakan untuk bertayamum. Air juga digunakan untuk berstinja dan mencucikan sesuatu yang terkena najis. Batu atau benda-benda kesat yang lain pula boleh digunakan untuk berstinja. Air mutlak terdiri daripada 7 sumber. Air terdiri daripada 7 sumber. Air mutlak ada 7. Iaitu air hujan, air mata air sungai, air laut, air perigi, air salji, air embun. Faham tak? Ada 7. Air hujan tu air mutlak. Air mata air tu, air mata air ni dapat dari mana? Dapat daripada dalam tanah tu, air mineral kan. Digali daripada tanah tu air mata air. Air sungai, air laut, air perigi. Perigi pun sekarang susah nak cari kan. Kat kampung-kampung pun kadang-kadang ada perigi, periginya dah kosong, buta, perigi buta kan, tak ada air. Air salji, kat negara kita memang tak adalah salji. Air embun. Air embun ni ada pada waktu Pagi. waktu pagi. Waktu subuh kan, waktu sebelum subuh tu embun. Kalau tengah hari waktu macam ni dah tak ada embun dah. Kalau kamu lihat, kamu pergi dekat luar pun dah tak ada dah. Kalau ada pun dekat daun-daun tu ada dah sikit-sikit kan. Waktu air embun ni waktu dini hari kan. Waktu dini hari tu maksudnya dalam pukul Subuh. dalam pukul 3, 4, 5 tu air embun turun. Baik. Air paip juga dianggap sebagai air mutlak. Air paip juga boleh dianggap sebagai air mutlak. Kerana apa? Kerana air paip tu bersumberkan salah satu daripada 7 sumber air. Air paip tu, kalau air paip kat rumah kita tu bersumberkan daripada sungai kan. Daripada sungai. Ada juga setengah negeri dia ambil air paip tu keluar daripada air mata air. Air dah digali daripada tanah. Gunung. Daripada bukit, gunung. Betul. Okay. Kemudian kita lihat terusnya iaitu tanah. Tanah itu debu tanah yang suci. Daripada najis digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Kalau tak ada air, ganti wuduk ialah dengan ganti air. Ganti wuduk itu untuk wuduk ialah dengan tayamum. Dan juga kalau nak mandi wajib, terpaksa mandi wajib tapi tak ada air, maka ganti juga dengan tayamum. Iaitu menggunakan debu tanah yang suci. Apakah yang akan berlaku sekiranya sungai-sungai dicemari dengan pelbagai kotoran dan sisa toksid? Bolehkah kita bersinjak menggunakan air yang kotor itu? Persoalan. Tidak. Boleh ke tak boleh kalau sungai kita tercemar? Tak. Cuma dengan? Dicemar dengan kotoran dengan sampah sarap macam saya bilang dulu kan. Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Air yang kotor tu. Boleh tak kita bersuci dengan istinja menggunakan air yang kotor tu? Tak boleh. Siapa kata tak boleh angkat tangan?
Berapa orang saya nak tengok. So, ramai juga yang angkat tangan. Kena tayamum Ustaz. Ha? Kena tayamum berkuasi. Saya tanya tadi tu, boleh tak kita berwudu ataupun beristinja dengan air yang kotor, air sungai yang dah tercemar? Okey, ramai yang jawab boleh ramai yang jawab tak boleh. Angkat tangan tu jawab tak boleh. Jawapannya boleh. Boleh. Sebab air sungai tu mengalir. Kalau air sungai tu tak mengalir, tak boleh. Air sungai yang mengalir. Kamu, walaupun air sungai tu kotor dengan sampah sarap, tapi air sungai tu mengalir kan? Boleh. Mengalir deras. Mengalir. Dia mengalir lah. Boleh. Tapi kalau air sungai tu tak mengalir dan air sungai tu dah tercemar sampai bau busuk dah. Tasik kan? Tasik tu dah tercemar sampai bau busuk dah. Tu dah tak boleh lah kalau kita nak bersuci dengan air yang tak mengalir. Air sungai tu dah tak mengalir kan, tersekat. Baik, batu atau benda besar. Batu yang suci boleh digunakan untuk beristinja di samping penggunaan air. Alat lain yang boleh digunakan untuk istinja ialah benda-benda kesat seperti tisu, kertas dan daun. Daun mestilah daun kering. Kalau daun yang hijau masih licin lagi. Dia kena benda kesat. Kalau daun dah kering, dia dah kesat. Itu alat untuk istinja. Selain daripada air, boleh juga gunakan batu, daun yang kering, tisu. Okey, seterusnya. Lihat muka surat 103. Jenis air. Jenis air. Air alat utama untuk bersuci. Namun begitu, penggunaan air berbeza mengikut jenis-jenisnya. Jenis-jenis air adalah seperti yang berikut. Okay. Air terbagi pada berapa bahagian. Kalau dekat buku ni disebut ada 4. Air terbagi pada 4. Pertama, air mutlak. Air mutlak iaitu air yang suci yang boleh digunakan untuk bersuci. Air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Sifatnya bersih. Air yang bersih yang belum digunakan untuk mengangkat hadas atau bersuci. Air yang tidak berubah sama ada bau, warna atau rasanya dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Penggunaan untuk mandi wajib, untuk berwuduk dan juga untuk membasuh sesuatu yang terkena najis. Itu air mutlak yang kita dah bincang tadi. Ada 7. Tapi air mutlak tu boleh berubah kalau dia tak boleh jadi air mutlak dah. Air mutlak tu boleh berubah bila ada benda asing dalam dia. Contoh, air mutlak boleh jadi air mustakmal. Air mutlak dia boleh jadi air musyamas ataupun air mutlak najis. Jadi air mutlak, air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Air mustakmal. Air mustakmal ialah air yang suci tapi tak boleh digunakan untuk bersuci. Air mustakmal ni, air yang suci tapi tak boleh digunakan untuk bersuci. Tak boleh guna untuk berwuduk kan. Tak boleh guna untuk mandi wajib. Sifat air mustakmal ni, air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Contoh dalam gambar ni kan. Gambar ni dia ambil wuduk dengan air paip. Air paip ni dapat dari sungai, air mutlak lah. Jadi air tu ditadah ke dalam baldi. Dari dalam air dalam baldi ni adalah disebut air mustakmal. Air mustakmal. Tak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Tapi boleh digunakan untuk benda lain. Boleh digunakan untuk benda lain, untuk perkara lain.
seperti untuk diminum. Boleh diminum kan. Minum bekas air wuduk. Diguna untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas ataupun untuk bersuci. Boleh. Untuk basuh pinggan ke, untuk basuh kereta ke kan. Basuh kasut ke, boleh. Tapi kalau untuk bersihkan najis, tak boleh. Kemudian air mutlak tu boleh berubah warna. Air mutlak boleh berubah warna. Contoh, air mutlak daripada paip tu kamu ambil dan kamu masak air tu, kemudian kamu letak kopi dalam tu. Jadi air tu dah berubah warna. Jadi pada air jernih tak ada warna, dia jadi warna hitam. Jadi air kopi. Maka tak boleh dah dibuat untuk bersuci. Jadi air kopi minum je lah. Kan? Ataupun berubah bau. Jadi dimasukkan pewangi dalam tu. Jadi dah tak jadi air mutlak dah. Dah tak boleh bersuci sebab dah berubah jadi air pewangi pula. Ubah rasa pula. Kan? Kamu ambil air daripada paip ataupun dari sungai, ceduk, kemudian masukkan gula dalamnya. Dah jadi air gula, tak boleh buat wuduk. Okay. Kunci ilmu. Air muqayyad ialah air yang bercampur dengan suatu bahan yang suci. Inilah air namanya air muqayyad. Air yang bercampur dengan satu bahan yang suci. Terusnya kita lihat yang ketiga, air musyamas. Air musyamas iaitu air yang disimpan dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari kecuali bekas emas dan perak. Air yang terdedah kepada cahaya matahari. Air yang letak dalam bekas logam, dah timba tu dibuat daripada logam, besi ke apa, terkena pancaran cahaya matahari yang panas, terdedah pada cahaya matahari yang panas, maka dia dah jadi air musyamas. Jadi kalau bekas tu dibuat daripada emas atau perak. Tapi negara kita tak. Negara kita terkecuali lah sebab iklim negara kita ni tak panas sampai berapa darjah Celsius. Dia air tu panas dan kalau digunakan makruh. Kalau masih digunakan dalam keadaan panas, makruh. Biasa cuaca panas di Asia Barat lah, di negara Arab sana kan. Air tu kalau digunakan untuk bersuci, makruh. Kemudian air mutanajis. Air mutanajis iaitu air yang dimasuki atau terkena najis. Air yang dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kualah walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa. Air tidak mengalir yang berubah warna, bau atau rasanya apabila dimasuki najis walaupun melebihi 2 kualah. Itu kan. Jadi air mutanajis ni contoh air yang terkena najis. Kamu simpan air dalam baldi kan. Kemudian air tu terkena najis, tahi cicak. Seketul je, tahi cicak jatuh. Air tu air mutanajis ke tak? Kamu nak air yang terkena najis tahi cicak dia tu dikira air mutanajis ke tidak? Kalau satu baldi tu dimasuki dengan satu tahi cicak kecil je dan dia tak berubah warna, tak berubah bau, tak ada rasa, maka dia masih lagi suci, masih lagi air mutlak, boleh digunakan. Tapi kalau dah banyak sangat air tahi cicak dalam tu ataupun cicak mati, bangkai, dah jadi bangkai, masuk dalam
air dalam bali tu, maka dah berubah warna, bau, dah rasa, maka air tu dah jadi air mutanajis, tak boleh diguna. Itu juga kolah. Kamu ada kolah kan? Dekat bilik air ada kolah. Kolah tu boleh digunakan untuk wuduk kalau air kolah tu had dia 2 kolah. Kalau had dia 2 kolah ni bersamaan dengan berapa liter? Kalau tin minyak tanah tu 12 tin minyak tanah. 12 tin biskut yang besar tu. Jadi air mutanajis tidak sah bersuci dengannya dan tak boleh diminum kerana dah dicampur dengan najis. Sini ada ukuran dia. Ada 2 kolah. Mengikut timbangan tradisional ialah 500 kati Baghdad bersamaan dengan liter, iaitu 270 liter. Hasta satu suku hasta padu, tin minyak tanah 9/2/3 hingga 13 tin minyak tanah. Tak tin minyak tanah. Ataupun tin biskut yang besar tu. Yang besar. Rasulullah SAW menjelaskan tentang kesucian air 2 kolah walaupun dimasuki najis tapi tidak berubah warna, bau dan rasa. Sabda Rasulullah SAW, "Idza kana al-ma' qultain lam yahmilil khabas." Apabila air mencukupi 2 kolah, air tersebut tidak mengandungi kotoran najis. Jadi kalau kamu simpan air dalam satu baldi tu tak cukup 2 kolah. Tak cukup 2 kolah. Baldi yang besar tu tak cukup 2 kolah. Kalau termasuk najis dalam tu ataupun masuk najis dalam tu, cicak mati dalam tu, maka air tu tak boleh digunakan untuk bersuci. Ada soalan sekat ni? Saya nak tanya ke? Faham? Ahmad Syami, ada Ahmad Syami? Ahmad Syami faham tak? Faham. Terus. Okey, terusnya kita lihat perbezaan antara suci dengan bersih. Surat 105. Apa beza suci dengan bersih? Bersih pakaian yang terkena najis dan dibasuh dengan sabun tapi tidak menggunakan air mutlak. Bersih tapi tidak suci. Tidak boleh digunakan untuk solat. Pakaian tu terkena najis. Contohlah pakaian kamu tu terkena najis, terkena tahi burung. Kemudian kamu basuh dengan sabun. Kamu basuh dengan sabun tapi tak gunakan air mutlak. Kamu basuh dengan sabun, gunakan air bekas tadahan air wuduk. Kamu lepas wuduk tu, kamu tadah air tu dekat baldi, kemudian kamu basuh baju kamu yang terkena tahi burung tadi tu dengan air tadi tu, air bekas tadahan wuduk. Bersih, hilang kotoran tu. Walaupun bersih, dia tidak suci. Suci apa maksudnya? Kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Tidak bersih tapi suci. Boleh digunakan untuk solat. Itu perbezaan antara bersih dengan suci. Kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu. Contoh, kotoran bukan najis ni macam debu kan. Debu
debu yang kotor kan, ataupun apa, lumpur, tanah yang berlumpur. Kamu main bola, seluar kamu terkena tanah lumpur. Kotor tapi suci sebab dia tak ada najis. Tanah yang kotor tu bukan najis. Jadi kalau kita yakin ada najis kat situ. Tapi kalau dia tahu padang tu bersih, tak ada kotoran, tak ada najis, kita main bola, sudah ada kena lumpur, tanah atau kotoran dekat pakaian kita, seluar kita, kita boleh gunakan untuk solat walaupun kotor sebab dia suci. Itu maksudnya. Kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Pertama, sentiasa bersiap sedia untuk beribadat. Memelihara kesihatan, menghindari penyakit. Mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif, menjadikan suasana tempat ibadat sentiasa selesa, meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan umat, dan yang keenam, mendapat keredaan dan kasih sayang Allah SWT. Jadi tu gambar seorang lelaki bersuci dengan menggunakan air mutlak, iaitu berwuduk, kemudian dia pergi menuju ke masjid untuk solat berjemaah. Seelok-eloknya kita ambil wuduk di rumah, dan bila kita ambil wuduk di rumah, setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat untuk kita solat tu, Allah Ta'ala akan bagi pahala dan menggugurkan satu dosa. Baik. Faham tak? Faham tak ni? Faham. Okey, kalau faham, secara lisan saya nak kamu jawab ni. Aktiviti ni, secara lisan. Air apakah yang boleh diminum tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci? Siapa nak jawab? Saya Apa jawapannya? air kopi. Air kopi, bagus, betul. Boleh diminum air kopi tu, tapi tak boleh guna untuk bersuci. Tak boleh guna air kopi tu untuk wuduk. Okey, seterusnya. Sebaldi air dimasuki tahi cicak tetapi tidak mengubah warna, bau dan rasa air. Adakah harus Anas mengangkat adas dengannya? Boleh ke tak boleh? Siapa nak jawab? Saya Jawapannya apa? boleh. Jawapannya? Boleh. Boleh. Betul. Memang boleh, betul Kalau tahi cicak tu sikit je kan, dia tak mengubah warna, bau dan rasa. Tapi kalau tahi cicak tu banyak, mengubah warna dan rasa, tak boleh dah. Seekor cicak mati dalam kolah sebuah masjid. Adakah anda boleh berwuduk dengan air kolah tersebut? Tidak. Tak boleh. Jawapannya tak boleh. Tidak. Betul. Kurang-kurangnya 2 kolah. Seekor cicak mati dalam kolah sebuah masjid. Adakah anda boleh berwuduk dengan air kolah tersebut? Okey. Kalau air kolah tu cukup 2 kolah, boleh. Tapi kalau tak cukup 2 kolah, tak boleh. Faham tak? Biasanya air dekat masjid ni lebih 2 kolah. Jadi kalau seekor cicak mati dalam tu, boleh tak kita berwuduk dengan air tu? Air dekat kolah tu? Boleh. Boleh. Biasanya air kolah kat masjid tu lebih daripada 2 kolah. Seekor cicak mati, kita boleh berwuduk dengan air kolah tu. Ketika berada di negara Sudan, Anas mengambil wuduk di sebuah masjid yang panas airnya. Apakah hukum wuduk Anas? Apa hukumnya? Makruh. Makruh sebab air tu air musyamas.
Air apakah yang boleh mencuci najis? Air apakah yang Air boleh? embun. Air? Mutlak. Air mutlak kan. Air mutlak tadi ada 7 Baik, tugasan kamu ialah saya nak kamu jawab dalam modul surat 25 Surat 25 dan 26. Jawab modul ni Boleh? Itu saja tugasan kamu. Jawab untuk latihan bertulis, latihan penilaian ni, jawab muka surat 25 dan 26. 8.59. Okey, ada soalan? Tak ada. Faham Okey, kalau faham. Baik. Ya. Latihan buat penilaian je kan? Latihan penilaian dekat modul ni saja. Okey. Buku teks ni tak payah ke? Penilaian ni. Buku tu kalau kamu rajin, buatlah. Okey. Boleh? Kalau kamu Modul, rajin, modul muka surat. modul muka surat 25. 25. 25 dan 26. Pelajaran 18 tu, tajuk pelajaran 18. Kalau kamu nak tambah lagi, kat rumah tak ada nak buat apa kerja lagi, dah okey, buat lagi dah. Kat dalam buku teks tu ada 7 soalan. Itu lagi bagus. Nanti buka sekolah kamu hantar je, nanti saya write. Okey, itu saja. Jangan lupa isi link kehadiran yang ada ni. Boleh tengok semula rakaman nanti. Dan malam ni ada Yasin bacaan Yasin dan Tazkirah. Kamu boleh masuk lihat dalam YouTube Okey, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Was. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Ya. Nak tanya. Apa? Nanti link apa? Yang YouTube tu link akan diberikan. YouTube nanti link akan diberi dalam grup kelas, dalam WhatsApp grup kelas.